Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. InsyaAllah pagi ini kita insyaAllah memilih lagi satu hadis Nabi SAW untuk sama-sama kita baca, iaitu saya pilih pada pagi ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, di mana Nabi SAW menyebut, "Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqiman sahihan." "Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Idza marida al-'abd, maksudnya apabila hamba itu sakit, aw safara, ataupun dia bermusafir, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, akan ditulis baginya seperti pahala amalannya ketika dia dalam keadaan tidak musafir dan dalam keadaan sihat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, dan Al-Imam Al-Bukhari hadis ini daripada Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari itu Abdullah bin Qais, sahabat Nabi SAW, yang kita tahu banyak meriwayatkan daripada Nabi SAW terlibat dalam peperangan Khaybar, daripada Al-Asy'ari, daripada suku Al-Asy'ari, yang mana Nabi SAW memuji suku Asy'ari. Hadis ni Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan dalam bab, dipanggil bab yuktabu lil musafir mithlu ma kana ya'malu fil iqamah. Bab ditulis untuk orang yang musafir sama seperti amalannya ketika dia tidak musafir, ketika dia iqamah, ketika dia bermukim. Mengapa saya pilih hadis ini? Hadis ini adalah penting untuk kita semua faham bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Nabi kata, idza maridal 'abd, apabila hamba itu sakit, au safar, ataupun dia musafir, kerana kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan, ditulis untuknya pahala seperti mana dia amalan dia ketika dia tak musafir dan ketika dia dalam keadaan sihat. Apa maksudnya? Maksudnya ialah apabila seseorang hamba itu dia musafir, dia sakit, biasanya dia tak mampu untuk semayang. Biasanya kita selalu semayang berdiri, tapi bila musafir kita semayang duduk, ataupun yang duduk di hospital mungkin semayang sambil baring. Jadi dia rasa, mungkin hamba tu kan rasa pahala aku kurang lah, sebab salatul qa'id nisfu salatil qa'im, semayang orang yang duduk separuh semayang orang yang berdiri. Tetapi Allah Azza wa Jalla akan menulis pahala untuknya sama seperti mana pahala ketika dia sihat. Kalau dulu sihat dia berdiri solat dia, demikianlah ketika dia sakit, bukan kerana dia tak mau berdiri, tapi dia tak boleh berdiri, dia terpaksa duduk, pahalanya sama dengan pahala orang yang berdiri. Orang yang sakit, yang duduk di hospital, yang solat di hospital, duduk atas katil saja, dia mungkin susah hati, aku ni semayang pun sambil duduk saja, sambil baring saja, tak mampu nak berdiri. Dia mungkin rasa bimbang kerana pahala dia kurang. Nabi SAW kata, ditulis untuknya kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan, ditulis untuknya macam manalah pahala dia masa dia duduk tak musafir, macam dia sihat. Macam tu juga kita musafir. Bila kita musafir, kita jamak solat 4 jadi 2. Kita mungkin rasa kita ni pahala kurang lah, sembahyang zuhur 4 rakaat, jadi dah jadi 2, dapat pahala 2 rakaat. Tak, kerana kita memang ahli salat. Ini ada peruntukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apabila kita bermusafir, maka pahala yang 2 rakaat zuhur itu, yang qasar itu, sama dengan pahala 4 rakaat ketika kita semayang, ketika kita tidak bermukim ataupun tidak bermusafir. Ini perkara yang kita pernah faham.
Samalah juga dengan amalan-amalan yang mana kita tak dapat lakukan kerana kita sakit, misalnya, termasuklah ketika musim COVID ni. Walaupun kita tak dapat pergi kepada sembahyang Jumaat, tapi niat kita memang nak sembahyang Jumaat, tapi tak dapat disebabkan peraturan-peraturan yang ada, kita tidak berdosa, bahkan pahala azam kita itu ada. Sebab tu kita tak terima pendapat individu yang menyebut orang yang tak pergi walaupun ada keuzuran kena bertaubat dengan solat taubat seumpamanya. Dia perlu merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW di dalam memberikan pendapat agama ini, kerana agama ini sifatnya rahmat. Allah mengetahui keadaan hamba-hambanya. Pahala tidak diukur dengan banyak dan sedikit, tapi diukur dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, pahala semayang subuh tentu kurang daripada pahala semayang zuhur, sebab semayang subuh 2 rakaat. Tetapi semayang subuh mempunyai ganjaran yang besar dan semayang maghrib 3 rakaat tidaklah kurang pahalanya daripada Isyak. Allah Subhanahu Wa Taala menentukan hal ini semua. Dia mengetahui hamba-hambanya, dia mengetahui hambanya yang taat kepadanya. Tapi bila dah sampai umur tua, nak berdiri, nak sujud pun dah tak mampu, semayang pun duduk, dia mengetahui hamba ini kalau sihat dia sujud. Sebab tu kita, ketika kita sihat dan berkemampuan, kita buat amal kita yang terbaik. Kerana apabila kita sakit, Allah Maha mengetahui inilah amalan kita masa kita sihat. Kalau masa sihat pun tak semayang, sakit baru nak sakit kita fikir, oh tak apalah, orang yang tak semayang masa sakit ni pun dapat pahala juga. Tapi itu bukan amalan kita. Melainkan masa tu dia taubat, dia ada azam. Itu cerita soal urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tetapi apa yang kita nak sebutnya ialah bahawasanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hamba yang ada keuzuran. Keuzuran bukan pilihan kita. Kita bukan tak nak solat, tapi dah kita ada hadapi masalah sakit umpamanya. Musafir ialah satu keperluan kita bertugas. Kita biasanya sentiasa solat malam. Tiba-tiba oleh kerana letih sangat, siang kerja, lepas tu bila malam nak bangun qiyamul lail, malam tu terlepas kita. Nabi SAW kata apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Daud juga, dan ramai, Nasa'i juga meriwayatkannya. Nabi SAW kata, ma min ra'in takunu lahu salatun minal layli yaghlibu 'alayha naumun aw waja'un illa kutiba lahu ajru salatihi wa kana naumuhu 'alayhi sadaqah. Maksudnya, tidak ada satu hamba yang mana dia selalu sembahyang malam. Setiap malam dia solat. Dan itulah patutnya kita sembahyang malam ni janganlah kita tinggal. Walaupun tidak wajib, tapi banyak fadilatnya, kelebihannya, rugi kalau kita tinggal. Tapi hamba ni, kata Nabi, dia selalu sembahyang malam. Yaghlibu 'alaiha naumun aw waja'un. Tiba-tiba dia tak sembahyang sebab letih, tertidur, buka-buka mata dah masuk subuh dah. Ataupun sakit, ya Allah, tak boleh duduk di hospital, nak bangun tak boleh. Nabi kata, illa kutiba lahu ajru salatihi, melainkan ditulis untuknya pahala semayang dia macam mana masa dia jaga macam ni. Wa kana naumuhu sadaqatun alaih, tidurnya itu, wa kana naumuhu alaihi sadaqah, tidurnya itu sedekah untuk dia. Seolah Allah bagi ni sedekah, kau malam ni kau tidur. Cumanya mungkinlah kita terlepaslah fadilat untuk minta doa dan seumpamanya. Namun pahala itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Sebab itu maka apabila kita melihat kepada diri kita, yang pertama pengajaran hadis ini, masa kita sihat kita buat yang terbaik. Kita solat, kita apa. Bila kita sakit, Allah tahu keadaan diri kita. Apabila kita musafir, Allah tahu keadaan diri kita. Mungkin bila kita sakit atau kita musafir, kita ni selalu sembahyang sunat. Misalnya kita sembahyang duha kan. Tapi bila musafir, tak sempatlah kita dengan kerja, dengan apa. Allah tahu kalau kita ada ruang, memang kita solat. Allah beri pahala itu kepada kita. Tuhan ni Ghafurun Rahimun Arhamur Rahimin. Ini benda yang patut kita angkat di dalam mengajar hukum-hukum hakam syarak. Sebab kan orang bila dia ajar hukum hakam syarak, asyiknya nak cerita batal.
habis, tak dapat dah pahala kau dah, walaupun keuzuran itu wujud pada seseorang, sedangkan agama melihat dan meraihkan keuzuran itu. Sebab tu Allah ni dia penyayang, dia bukan macam kita. Kita ni banyak nilainya nak menghukum, batal, sah, berdosa, masuk neraka. Tapi kita lihat memang semua itu ada, hukum mahkamah Allah ada. Tapi inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku, kata Allah, mendahului murkaku. Dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, maka kita membetulkan azam dan niat kita. Kita betulkan azam dan niat kita, insya-Allah jika kita sihat, bila kita sihat kita buat yang terbaik. Bila kita sakit nanti, mudah-mudahan Allah, nasallallahu al-afwa wal afiyah, kita minta, Nabi kata kita minta supaya keampunan dan kita minta kesejahteraan supaya kita sihat hingga ke akhir hayat. Tapi kalau Allah takdirkan kita tidak sihat, insya-Allah Allah tetap memberikan pahalanya kepada kita di atas niat kita untuk beramal seperti mana ketika kita sakit, insya-Allah. Terima kasih, mudah-mudahan mendapat manfaat saudara-saudara yang mendengar penerangan saya ni. InsyaAllah kita bertemu lagi pada siri ini pada pagi esok, insyaAllah. Dan insyaAllah mungkin pada musim PKP ni, PKP lockdown ni, mungkin saya akan lebih banyak buat siri kuliah-kuliah yang lain tentang bab-bab yang mungkin heavy sikit, dalam untuk manfaat saudara-saudara yang menonton di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton.